Perhatian kepada para hadirin sekalian, anda diminta untuk mematikan telefon semasa forum ini dijalankan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua ahli panel serta hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita menjalankan forum ini. Saya Nur Nadia Nabiha binti Mazlan sebagai moderator anda dan terima kasih kerana hadir dalam forum kita hari ini. Sebelum kita memulakan forum ini, izinkan saya untuk memberi serangkap pantun. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pemohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Tanpa berlengah lagi, hari ini kita akan berforum berkaitan dengan falsafah dan isu semasa. Kita akan bincangkan persoalan falsafah dalam kehidupan manusia dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Terlebih dahulu, mari kita perkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Silakan para panel. Saya Mas Anis Khadijah binti Harun alias Cik Harun sebagai panel pertama. Saya Nur Hidayah binti Saleh, saya sebagai panel kedua. Saya Mas Ayuni binti Mak Daud, saya sebagai panel ketiga. Saya Hawa Nusyairah binti Mazlan sebagai panel keempat. Saya Nur Syamimi Alwani binti Ayub, saya sebagai panel kelima. Saya Nur Nabila Natasha binti Cik Hamzah, saya sebagai panel ke-6. Terima kasih para panel dan juga para peserta atas kehadiran anda. Secara ringkasnya, falsafah dalam kehidupan manusia menjadi fokus utama dalam perbincangan ini. Konsep manusia telah ditinjau oleh ahli falsafah dalam usaha untuk mencari makna diri demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Falsafah boleh dibahagikan kepada dua cabang iaitu theoretical dan practical. Cabang-cabang falsafah ini terbentuk daripada tetusan pemikiran yang kritis sejak berkurun lama. Tetapi, kita akan memfokuskan falsafah praktikal. Falsafah praktikal bermaksud bidang-bidang falsafah yang di mana adalah perhasilan daripada perbincangan falsafah tersebut boleh digunakan dalam disiplin-disiplin yang tertentu seperti falsafah politik, falsafah ekonomi dan falsafah sosial. Jadi, bagi mengupas persoalan falsafah dalam kehidupan manusia dari aspek politik, ekonomi dan sosial, saya akan tujukan kepada panel 1 yang akan membentangkan persoalan falsafah dalam kehidupan manusia dari aspek politik. Dipersilakan panel 1 untuk memberi persoalan dan juga pendapat anda. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini iaitu Cik Nadia Nabiha. Saya sebagai panel pertama akan membincangkan tentang persoalan falsafah dalam kehidupan manusia dari aspek politik. Sebelum itu, saya akan menerangkan serba sedikit tentang falsafah politik. Falsafah politik merupakan ilmu berkaitan dengan politik yang merujuk kepada negara. Falsafah politik juga adalah nilai asas untuk kuasa yang akan dilaksanakan untuk kebaikan dan kebahagiaan masyarakat berkat sifat-sifat teladan para penguasanya. Melalui penulisan Plato dalam buku The Republic, Plato menganjur satu masyarakat yang ideal dan prinsip politik ideal yang harus dipraktikkan oleh sesebuah kerajaan. Antara hasil daripada pemikiran falsafah politik ialah munculnya pentadbiran demokrasi, liberal demokrasi, marxisme dan komunisme. Persoalan pertama yang akan saya bincangkan ialah apakah yang dimaksudkan dengan konsep kerajaan? Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, kerajaan ialah negeri atau negara yang mempunyai raja sebagai kepala pemerintahannya. Sebagai contoh, negara Arab Saudi. Manakala, menurut Farish A. Noor, istilah kerajaan berasal daripada bahasa Sanskrit bagi merujuk kepada satu keadaan menjalani kehidupan di bawah pemerintahan atau perlindungan seorang raja. Pandangan yang sama turut dikongsi oleh sarjana seperti Milner
yang menyatakan bahawa istilah kerajaan merujuk kepada satu keadaan yang mempunyai atau memiliki raja. Kerajaan juga dapat dilihat sebagai sebuah badan yang mempunyai kuasa dalam mengurus dan mentadbir sesebuah negara, di mana kerajaan bertanggungjawab dalam mengubal, mentafsir dan melaksanakan sesuatu dasar untuk masyarakat bagi memenuhi matlamat dan mengekalkan ketenteraman serta kebajikan rakyat. Asasnya, kerajaan adalah satu bentuk pemerintahan dan ketaatan dalam kalangan sesama manusia yang melibatkan dua pihak, iaitu pemerintah dan yang diperintah. Malaysia telah mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi, iaitu meletakkan kuasa rakyat dan hak mereka untuk mengundi. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan sesebuah negara di mana rakyat diberi kuasa untuk menyertai proses mengubal undang-undang. Terdapat dua bentuk demokrasi, iaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Malaysia telah menggunakan bentuk demokrasi perwakilan di mana rakyat memilih seseorang untuk mewakili mereka dalam hal ehwal politik dan perundangan. Ciri-ciri kerajaan demokrasi merujuk kepada 3 badan pemerintahan, iaitu Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman. Hal ini bagi mengelakkan berlaku pertindihan dalam sesuatu bidang kuasa dan mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Jelaslah bahawa kerajaan yang menjalankan pemerintahan demokrasi adalah baik kerana tidak memberatkan mana-mana pihak pentadbiran. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama atas keterangan bagi persoalan falsafah dalam kehidupan dari aspek politik. Seterusnya, kita juga akan teruskan kepada panel kedua untuk membincangkan bagi persoalan falsafah dalam kehidupan manusia dari aspek yang sama, iaitu falsafah politik. Dipersilakan panel kedua. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita hari ini. Saya sebagai panel yang kedua akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai falsafah dalam kehidupan manusia dari aspek politik. Sekiranya kita telah terdedah dengan diskusi tentang bagaimana sesebuah kerajaan atau tamadun mengalami proses jatuh dan bangun di sepanjang sejarah kemanusiaan, kita tentu akan mudah memahami realiti di sebalik kemelut politik yang terjadi di Timur Tengah hari ini. Persoalannya adalah apakah realiti tersebut? Seorang pemikir Islam, Ibn Khaldun telah mendedahkan pemerhatiannya berkaitan realiti ini di dalam falsafah sejarahnya menerusi Al-Muqaddimah, yakni sebuah pengenalan tentang kisah jatuh bangun kerajaan-kerajaan di dunia sepanjang pengetahuannya. Sebuah kerajaan yang baik yang dimaksudkan di sini boleh difahami juga sebagai sebuah kerajaan yang berakhlak terhadap rakyatnya. Maka sekiranya demikian akhlak yang ditunjukkan sebuah kerajaan, maka rakyat secara langsung akan menyukainya. Sebuah kerajaan baik dan berakhlak akan mendorong rakyat membalas kebaikan kerajaan dengan akhlak yang baik juga. Balasan baik rakyat ini termasuklah dengan mempertahankan kerajaan yang disukainya dan bersama-sama menyumbang kepada kemajuan. Persoalan selanjutnya ialah, apakah ciri-ciri sebuah kerajaan yang baik atau berakhlak? Di dalam kefahaman kita, ada dua sifat utama yang paling penting. Pertama, kerajaan yang berkeadilan, yakni Al-Adlu, dan kedua, kerajaan yang berkebajikan, yakni Al-Ihsan. Kerajaan yang adil meletakkan kedudukan hukum pada tahap tertinggi dan tidak ada sesiapa yang mampu melepasinya. Keadilan kerajaan terjelma di dalam memberikan kesaksamaan ruang dan peluang di dalam segenap bidang meliputi sosial, perekonomian dan politik kepada seluruh rakyatnya. Kerajaan yang adil memastikan setiap rakyat terhindar dari sebarang bentuk penganiayaan dan kezaliman. Manakala kerajaan yang berkebajikan bersifat pemurah dan pengasih kepada rakyatnya. Kebajikan kerajaan tergambar di dalam keutamaannya di dalam dasar-dasar pembangunan dan pentadbirannya. Kerajaan berkebajikan juga mengutamakan rakyat bawahan yang berada di dalam keadaan yang daif di samping menggalakkan kemajuan golongan pertengahan dan tinggi. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Ayu sebagai panel kedua kita yang telah mengupas isu mengenai persoalan-persoalan falsafah dalam kehidupan manusia dari aspek politik. Persoalan pertama yang telah diajukan oleh Cik Mas Anis sebentar tadi adalah apakah yang dimaksudkan dengan konsep kerajaan. Secara ringkasnya, menurut Farish A.
Nur, istilah kerajaan berasal daripada bahasa Sanskrit bagi merujuk kepada satu keadaan menjalani kehidupan di bawah pemerintahan atau perlindungan seorang raja. Kerajaan juga dapat dilihat sebagai sebuah badan yang mempunyai kuasa dalam mengurus dan mentadbir sesebuah negara. Jadi, saya berharap para hadirin dapat memahami dan meningkatkan pengetahuan anda mengenai falsafah politik. Seterusnya, persoalan yang diterangkan oleh Cik Ayu sebentar tadi adalah apakah ciri-ciri sebuah kerajaan yang baik atau berakhlak mulia? Secara ringkasnya, jawapan bagi persoalan ini adalah kerajaan yang berkebajikan bersifat pemurah, pengasih kepada rakyatnya. Kebajikan kerajaan tergambar di dalam keutamaannya, di dalam dasar-dasar pembangunan dan pentadbirannya. Kerajaan berkebajikan mengutamakan rakyat bawahan yang berada di dalam yang daif di samping menggalakkan kemajuan golongan pertengahan dan tinggi. Jadi, kita dapat selesaikan perbincangan dalam aspek politik. Saya berharap anda akan dapat memahami setiap persoalan dan juga keterangan atau jawapan bagi persoalan ini. Seterusnya, kita akan teruskan mengenai persoalan falsafah dalam kehidupan manusia dalam aspek ekonomi. Dipersilakan panel ketiga. Terima kasih diucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan kemukakan pula mengenai falsafah dalam kehidupan manusia dari aspek ekonomi. Persoalan pertama adalah, apakah yang dimaksudkan keadilan ekonomi? Keadilan ekonomi adalah komponen keadilan sosial dan ekonomi kebajikan. Ia adalah satu set prinsip moral dan etika untuk membina institusi ekonomi, di mana matlamat utamanya adalah untuk mewujudkan peluang bagi setiap orang untuk menubuhkan asas material yang mencukupi bagi memiliki kehidupan yang bermaruah, produktif dan kreatif. Ini menunjukkan idea bahawa ekonomi akan lebih berjaya jika ia lebih adil dan kemakmuran dan keadilan berjalan seiring dan bukannya bertentangan antara satu sama lain. Tujuan keadilan ekonomi adalah semata-mata untuk mewujudkan peluang kepada semua untuk berkembang maju. Keadilan ekonomi merupakan usaha untuk menghapuskan ketaksamaan yang dicipta oleh kapitalisme dengan mewujudkan peluang yang sama untuk semua ahli ekonomi. Konsep keadilan ekonomi bersilang dengan idea kemakmuran ekonomi secara keseluruhan. Terdapat kepercayaan bahawa mewujudkan lebih banyak peluang untuk semua anggota masyarakat memperoleh gaji yang berdaya maju akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan. Apabila lebih ramai rakyat mampu menyara diri mereka dan mengekalkan pendapatan mengikut budi bicara yang stabil, mereka lebih berkemungkinan membelanjakan pendapatan mereka untuk barangan yang seterusnya mendorong permintaan dalam ekonomi. Terima kasih diucapkan kepada panel ketiga atas keterangan bagi persoalan falsafah dalam kehidupan dari aspek ekonomi. Seterusnya, kita juga akan ajukan soalan kepada panel keempat untuk membincangkan lagi bagi persoalan falsafah dalam kehidupan manusia bagi aspek yang sama iaitu falsafah ekonomi. Dipersilakan panel keempat. Terima kasih moderator. Saya akan membincangkan persoalan dalam kehidupan manusia dari aspek ekonomi yang seterusnya. Persoalan bagi falsafah ekonomi adalah bagaimana kita boleh mencapai keadilan dalam allocation of resources, pengagihan sumber secara adil kepada semua lapisan masyarakat. Pengagihan sumber ini perlulah diagihkan secara seimbang kepada semua kaum yang wujud di Malaysia tanpa mengira bangsa, etnik, status jantina maupun latar belakang sosial dan budaya. Hal ini dikatakan demikian kerana jurang yang terlalu besar antara yang miskin dengan yang kaya ini mampu mengakibatkan kekacauan atau rusuhan serta seterusnya akan mengakibatkan masyarakat tidak mahu untuk bersatu padu. Oleh itu, rakyat Malaysia boleh mencapai keadilan dalam pengagihan sumber yang diagihkan dengan adil kepada semua lapisan masyarakat ialah kerana pengagihan sumber secara adil ini mampu mengakibatkan kurangnya jurang pendapatan dan kekayaan di antara kaum dan kelas. Jadi, perkara ini sedemikian mampu mengakibatkan semua masyarakat dapat merasai sumber-sumber yang terdapat di dalam negara
termasuklah faedah pembangunan. Ini kemudiannya akan mewujudkan keharmonian serta kestabilan dalam kalangan masyarakat. Bagi mencapai keadilan ini juga, pengenalan dasar ekonomi baru telah diperkenalkan Tunku Abdul Razak. Pengenalan kepada dasar ekonomi baru adalah kerana mula menyedari bahawa pengagihan ekonomi secara adil atau seimbang ini penting untuk mewujudkan masyarakat dan negara yang bersatu padu. Selain itu, dasar pembangunan nasional dan dasar wawasan nasional turut diperkenalkan. Oleh itu, jelaslah bahawa dengan melakukan pengagihan sumber ini dengan adil dan seimbang bagi semua lapisan masyarakat, nescaya ianya dapat menyebabkan sesebuah negara mampu mencapai keadilan. Terima kasih diucapkan kepada saudari Hawa sebagai panel keempat kita yang telah mengupas isu mengenai persoalan-persoalan falsafah dalam kehidupan manusia dari aspek ekonomi. Selesai sudah penerangan panel kita iaitu panel ketiga dan keempat berkaitan persoalan falsafah dalam kehidupan manusia dalam aspek ekonomi. Jadi kita telah selesaikan perbincangan dalam aspek politik dan ekonomi. Saya berharap anda dapat memahami setiap persoalan dan juga keterangan atau jawapan bagi persoalan ini. Seterusnya, kita akan teruskan mengenai persoalan falsafah dalam kehidupan manusia dalam aspek sosial. Dipersilakan panel kelima. Terima kasih kepada moderator. Suka saya untuk memperincikan lagi persoalan tentang apa itu falsafah sosial. Falsafah sosial merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pengetahuan falsafah. Pengetahuan falsafah sosial ini bertujuan untuk memahami proses dan keadaan kehidupan manusia dalam masyarakat di Malaysia. Falsafah sosial ini menghuraikan tingkah laku sosial dan tafsiran masyarakat dan institusi sosial di dalam sesebuah negara yang boleh dikaitkan dengan interaksi antara masyarakat dan manusia serta pengaruh individu terhadap masyarakat. Seterusnya, persoalan yang kedua adalah apa penekanan dalam falsafah sosial ini? Penekanan dalam falsafah sosial ini lebih menitik beratkan perkara yang akan mempengaruhi anggota masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata mudah, yang berkaitan nilai moral dalam diri individu itu sendiri. Kita dapat lihat hari ini kehidupan sosial dalam kalangan masyarakat sudah luntur dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Gejala sosial menjadi semakin merebak. Jadi, di sini kita dapat simpulkan betapa pentingnya pendedahan sosial dalam kehidupan kerana kita mahu mengelakkan percampuran bebas yang keterlaluan, kurangnya penekanan kepada aspek sasiah dan kerohanian, kekeliruan pemahaman dalam aspek nilai dan jati diri yang rendah dalam masyarakat. Dalam konteks falsafah sosial ini, jika kita mampu menjalankan tanggungjawab kita sebaiknya, kita mampu mengurangkan masalah dan gejala sosial kerana kita yang membawa perubahan sikap dan budaya dalam kalangan kita sendiri. Falsafah sosial ini menekankan bagaimana kita memberikan kehidupan yang baik yang mampu memberi manfaat kepada semua. Terima kasih diucapkan kepada saudari Mimi sebagai panel kelima kita yang telah mengupas isu mengenai persoalan falsafah dalam kehidupan manusia dari aspek sosial. Saya berharap anda akan memahami setiap persoalan dan juga keterangan atau jawapan bagi persoalan ini. Seterusnya, kita akan teruskan mengenai persoalan falsafah dalam kehidupan manusia dalam aspek yang sama, iaitu aspek sosial. Dipersilakan panel ke-6. Terima kasih diucapkan kepada Cik Moderator. Seterusnya, saya akan kupaskan persoalan falsafah dalam kehidupan manusia dalam aspek sosial yang seterusnya. Persoalannya adalah apakah fungsi atau peranan falsafah sosial? Falsafah sosial sentiasa berusaha untuk menerangkan dan memahami kehidupan bersama orang untuk membentangkan gambaran lengkap tentang dunia, masyarakat dan kepribadian. Peranan falsafah sosial ditentukan oleh 5 fungsi. Yang pertama, kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif dia mengkaji bagaimana kesedaran sosial dan kesinambungan. Yang kedua, diagnostik.
iaitu menganalisis pilihan untuk pembangunan masyarakat. Seterusnya, prognostik. Prognostik pula membangunkan skim percanggahan masa depan dan konflik dalam masyarakat. Keempat pula, pendidikan merupakan penawaran topik untuk belajar saintis dan pelajar. Yang terakhir ialah proaktif, iaitu membangunkan projek untuk mengubah realiti dalam kepentingan kumpulan tertentu atau negara. Selain itu, kaedah falsafah sosial pula, pendekatan moden dalam falsafah sosial membantu para penyelidik untuk menentukan bukan sahaja skim kemungkinan perkembangan situasi politik yang rumit, tetapi juga jenis kepribadian. Antara kaedahnya ialah pemantauan yang dihidupkan. Maksudnya ialah penyelidikan sedang diperkenalkan ke kolektif sebagai salah seorang pekerja atau aktivis pergerakan untuk membuat gambaran dalaman. Adalah mustahil untuk mempengaruhi proses. Selain itu, percubaan sosial pula, kajian objek dalam keadaan yang dicipta khas. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nabila selaku panel ke-6 kita yang telah mengupas isu mengenai persoalan falsafah dalam kehidupan manusia dari aspek sosial. Saya berharap hadirin sekalian akan memahami setiap persoalan dan juga keterangan atau jawapan bagi persoalan ini. Seterusnya, kita akan buka soalan kepada para panel kita untuk bertanyakan soalan kepada para panel. Silakan para peserta kita untuk bertanyakan soalan. Terdapat peserta yang ingin bertanyakan soalan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazulaika binti Hasmi. Saya ingin bertanyakan soalan kepada panel yang kedua dari aspek politik. Soalan saya adalah, apakah maksud pemerintahan yang adil? Terima kasih kepada pemberi soalan. Saya akan menjawab bagi soalan apakah maksud pemerintahan yang adil. Pemerintah yang adil ditafsirkan sebagai pemerintah yang mengikut perintah Allah dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa berlebih dan berkurang. Sebutan pemerintah yang adil didahulukan dalam hadis berkenaan berasaskan manfaat umum yang dibawa olehnya. Ternyata pandangan Ibnu Khaldun mengenai pemerintahan yang adil sebagai penyumbang kepada kestabilan negara adalah berdasarkan nas-nas daripada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, selepas melalui fasa pemerintahan yang adil dan saksama, berlaku perubahan terhadap pendekatan pemerintah. Dalam arti kata, pemerintah berusaha untuk memonopoli kuasa dan menubuhkan kuasa mutlak mereka. Pemantauan rapi dilakukan agar tidak berlaku sebarang rampasan kuasa atau penglibatan diri dalam pemerintahan kerajaan daripada pihak musuh ataupun saudara mara sendiri. Itu sahaja pendapat daripada saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Cik Ayu atas jawapan yang anda berikan kepada para peserta kita. Saya berharap peserta kita jelas dan faham setiap penerangan dan jawapan yang diberikan oleh panel. Seterusnya dipersilakan para peserta kita yang lain untuk bertanyakan soalan. Okey, terdapat peserta kita yang ingin bertanyakan soalan, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hasif bin Amli. Saya ingin bertanyakan soalan kepada panel kelima kita yang menerangkan tentang falsafah dalam kehidupan dari aspek sosial. Soalan saya adalah, adakah pendidikan merupakan cara terbaik untuk memberi penekanan dari aspek sosial? Terima kasih. Terima kasih kepada Ahmad Hasif atas soalan yang anda berikan. Soalannya, adakah pendidikan akan memberi kesan yang terbaik dari segi penekanan sosial? Jawapannya adalah ya. Pendidikan akan memberi kesan yang terbaik dari segi penekanan sosial. Kita semua tahu bahawa pendidikan juga adalah jalan yang terbaik untuk memupuk kemahiran sosial yang bagus. Jadi, ianya adalah satu langkah proaktif untuk memberi penekanan sosial yang terbaik kepada semua golongan. Ia juga akan memberi kesan positif dari segi sosial diri kerana kita belajar untuk berinteraksi dengan baik. Jadi,
Jelaslah bahawa pendidikan juga adalah jalan terbaik untuk memupuk kemahiran sosial yang bagus. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada para peserta kita atas soalannya dan juga jawapan yang bagus yang diungkapkan oleh panel kelima. Seterusnya dipersilakan para peserta kita yang terakhir untuk bertanyakan soalan. Nampaknya kita juga ada peserta yang terakhir untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asma binti Ruslam. Saya ingin ajukan soalan kepada ahli panel yang keempat berkaitan dengan aspek ekonomi. Saudari ada menyebut berkenaan dengan keadilan dalam bidang ekonomi, terutamanya dalam pengagihan sumber. Boleh saudari terangkan apa punca yang menyebabkan berlakunya ketidakadilan dalam ekonomi? Terima kasih peserta kita yang hadir dan juga soalan ini. Saya akan menjawab bagi soalan yang diberikan. Seperti mana yang kita sedia maklum, keadilan dalam ekonomi adalah sangat penting kerana ianya dapat mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan antara pekerja disebabkan oleh pembahagian tugas dan gaji yang tidak sama rata, apatah lagi bagi pekerja yang berlainan kaum. Antara punca yang menyebabkan berlakunya ketidakadilan dalam ekonomi adalah gejala rasuah, di mana ada antara majikan yang menerima hadiah atau duit daripada pekerja kerana pekerja tersebut inginkan layanan istimewa daripada majikan. Perbuatan ini adalah tidak adil dan akan menimbulkan rasa tidak puas hati kepada pekerja lain. Selain itu, ada juga pihak yang mengauk keuntungan dengan sewenangnya sehingga mengetepikan kebajikan pekerja. Hasilnya, pekerja tidak mendapat bayaran yang setimpal dengan hasil penat lelah mereka. Keadaan sebegitu dapat dibendung sekiranya setiap orang tahu dan faham konsep falsafah ekonomi. Hal ini kerana falsafah ekonomi menekankan tentang keadilan dan kesaksamaan dalam ekonomi supaya setiap dasar, sumber dan pengagihan ekonomi menjadi lebih adil. Dalam masa yang sama, pihak berwajib perlu mengenakan hukuman yang setimpal bagi mereka yang bersikap tidak adil dalam menguruskan ekonomi. Itu sahaja pendapat saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada para peserta kita yang memberi soalan dan juga para panel kita yang menjawab dengan jawapan yang sangat bernas. Tahniah diucapkan. Jadi, kita telah selesai perbincangan falsafah dalam kehidupan manusia dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Saya berharap anda dapat memahami setiap persoalan dan juga keterangan atau jawapan bagi persoalan ini. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serakat pantun yang berbunyi, bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata silap bicara, kemaaf jua kami pohonkan. Sekian sahaja untuk hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang itu datangnya daripada kita sendiri. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.